Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk hari ini saya nak kongsikan sedikit berkaitan dengan penama. Kerana isu penama ni masih ramai dalam kalangan kita yang terkeliru. Kerana ramai penama-penama dekat luar sana dia menyangka bahawa apabila dia telah pun diberikan atau dilantik sebagai seorang penama, maka dia menyangka bahawa dia adalah pemilik mutlak bagi harta yang dinamakan. Jadi apa harta-harta yang mempunyai penama? Yang paling famous adalah KWSP, kemudian tabung haji ataupun saham koperasi atau apa-apa sahaja harta yang berpenama. Kita kena faham sesuatu perkara, iaitu yang pertamanya adalah penama hanyalah bertindak sebagai pentadbir bagi harta tersebut. Apa itu pentadbir? Adalah pengurus, kita katakan adalah pengurus bagi harta tersebut. Kan biasa kalau sesuami ada KWSP, dia meletakkan isteri sebagai penama kerana beranggapan andai berlaku apa-apa ke atas dirinya, berlaku kematian ke atas dirinya, maka isteri tadi boleh ke KWSP dan mengeluarkan duit tersebut untuk meneruskan kelangsungan hidup, untuk perbelanjaan dirinya dan anak-anak. Tapi apa yang dilakukan oleh si suami itu sebenarnya, kalaulah si isteri itu menganggap bahawa dia adalah pemilik mutlak kepada harta tersebut, itu yang bahayanya. Kerana kalau kita rujuk kepada fatwa, dengan jelas fatwa mengatakan bahawa semua harta-harta yang mempunyai penama adalah takluk mengikut hukum faraid. Maknanya kata walaupun harta tersebut kita letakkan isteri sebagai penama, tetapi selepas isteri mengeluarkan duit tersebut daripada KWSP, isteri perlu mengagihkannya mengikut hukum faraid. Jadi apa stepnya bila seseorang itu dinamakan sebagai seorang penama? Yang pertamanya, penama itu mesti faham bahawa dia hanyalah sebagai pentadbir bagi harta. Tujuan penama dilakukan adalah untuk memudahkan proses pencairan aset semati tanpa perlu melalui surat kuasa mentadbir. Tanpa surat kuasa mentadbir bagi harta-harta yang berpenama, penama boleh terus akses kepada harta tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kata harta tersebut perlu diagihkan mengikut hukum faraid, perlu ingat, bukanlah apabila terus si isteri tadi mengeluarkan duit daripada KWSP terus dia agihkan mengikut hukum faraid kepada waris-waris yang berhak. Tetapi isteri perlu ambil duit tersebut, kemudian kumpulkan duit daripada KWSP arwah suami itu bersama dengan harta-harta pusaka yang lain, kemudian barulah harta pusaka ditadbir urus untuk keseluruhan harta pusaka, di mana apabila kita telah kumpulkan harta pusaka, hutang arwah perlu dilansaikan terlebih dahulu, kemudian apabila ada baki barulah diagihkan mengikut hukum faraid. Jadi secara ringkasnya saya akan membuat kesimpulannya bahawa penama, lepas kita keluarkan duit, kita perlu kumpulkan duit KWSP tadi bersama dengan harta-harta pusaka lain, kita lansaikan terlebih dahulu hutang simati, kemudian barulah diagih mengikut hukum faraid. Ingat, penama kita bukanlah pemilik mutlak bagi harta yang dinamakan. Penama hanya untuk memudahkan pengurusan atau pengeluaran duit tanpa perlu melalui surat kuasa mentadbir. Semoga dengan info ini kita semua faham dan jelas tentang hukum penama hanyalah sebagai pentadbir harta, dan insya-Allah kita amalkan perkara yang betul. Moga-moga kita mendapat manfaat dan sebarkan info ini kepada masyarakat dan orang-orang di sekeliling kita. InsyaAllah kita jumpa pada video yang akan datang. InsyaAllah saya akan kongsikan apabila kita meletakkan penama anak bawah 18 tahun, apa risiko yang perlu dihadapi oleh mereka.